Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang kita dengar pada malam ini, kita ambil bagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan dalam syurga dia bertingkat-tingkat. Bangunan di dalam syurga bertingkat-tingkat. Bila sebut bertingkat-tingkat, barangkali seperti mana yang kita duk faham tingkat bangunan di dunia. Macam mana hak 2 tingkat, 3 tingkat. Anak-anak kita sewa beli rumah flat 15, 16, 25 tingkat. Barangkali itulah tingkatnya. Tetapi yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tingkat ke tingkat itu sejauh langit dan bumi. Luas, maknanya luas. Daripada satu tingkat ke satu tingkat 100 tahun perjalanan. Tidak dinyatakan sama ada 100 tahun perjalanan ini perjalanan dunia umur kita yang 100 tahun ataupun 100 tahun perjalanan di akhirat. Nak gambar betapa luahnya satu tingkat ke satu tingkat sebagaimana yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita faham dalam syurga tadi dia tempat tinggal dia bertingkat-tingkat. Macam hak dunia ni saya tak pasti. Ada kawan kata hak bawah tu lebih murah daripada hak atas. Allahu alam. Tuan-tuan, kalau ada anak-anak sewa beli bangunan hak tinggi tu, cuba tanya tengok. Kalau dia duduk tingkat atas tu, hak mana lebih mahal dengan tingkat bawah ni? Hak mana lebih mahal? Ada orang kata lagi tinggi lagi mahal tingkat dia. Tak. Hak duduk bawah ni murah sikit. Ada orang kata. Tapi hak dalam syurga ni nak gambar kepada kita hak paling tinggi tu, paling mahal, paling banyak amal, paling baik amalan waktu mana kita hidup di dunia. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggi sungguh ya, kemuliaan yang Allah taala kurniakan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita ni bagaimana kita nak mencapai dan nak dapat darjat syurga yang tinggi tadi ni. Kita kalau boleh bila dibangkitkan di syurga, semua orang nak masuk syurga insya-Allah. Dan bila nak masuk syurga, barang pasti kita ada pilihan. Kalau boleh nak duduk tempat hak paling baik, insya-Allah. Nak duduk tempat hak paling baik kena ada amal dia. Tak boleh nak masuk saja-saja tanpa ada amal yang perlu kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Maka sebagaimana yang digariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diceritakan oleh Muaz, pertamanya Nabi sebut ialah mereka yang mendirikan salat. Mereka yang mendirikan salat. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita terus istiqamah berjamaah. Karena kelebihan sangat besar kepada mereka yang mendirikan salat, apatah lagi berjamaah. Pernah satu ketika tuan-tuan, seorang Yahudi dia mendengar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat. Waktu mana Nabi dok mengajar di masjid tu, dia dengar apa yang Nabi dok mengajar. Cuma dia tak masuk dalam masjid. Ni diceritakan. Mari satu hari tuan-tuan, agak dia tak puas hati dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar. Dia masuk dalam masjid, dia tanya kepada Rasulullah. Yahudi ni dok di luar hari-hari lain. Hari dia nak tanya Nabi tu, dia masuk dalam masjid. Ni Yahudi main mengaji tuan-tuan. Dia tanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, kabarkan kepada kami apa pahala yang akan didapati oleh orang yang bersolat. Sahabat-sahabat tumpang nak dengar bila Yahudi ni tanya Rasulullah. Nabi kata kepada orang hak bertanya, dan Nabi sampaikan kepada para sahabat, kata Nabi SAW, Nabi senyum, Nabi kata, jagalah waktu-waktu salat, terutamanya
waktu solat pertengahan. Nabi suruh jaga waktu solat antara solat pertengahan. Solat pertengahan ni apa? Solat subuh, solat awal. Hak tengah, zuhur, asar, maghrib, isyak, solat akhir. Maka Nabi suruh para sahabat, orang Islam, orang mukmin jaga solat. Sehingga kan Nabi SAW menyatakan, jaga solat zuhur. Karena pada waktu inilah menggelegaknya, panasnya bakaran api neraka Jahannam. Maka Nabi suruh kita jaga solat zuhur. Bahkan Nabi kata seorang mukmin yang dia jaga solat zuhur, jaminan yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang menunaikan salat zuhur akan diharamkan ke atasnya wab api neraka Jahannam pada hari akhirat. Sebab tu Nabi suruh kita jaga salat zuhur. Waktu panas ni, waktu tengah hari ni waktu yang panas. Bahkan kata Nabi, waktu inilah menggelegaknya neraka Jahannam. Siapa jaga salat zuhur, Allah haramkan wak api neraka Jahannam kena pada diri dia di akhirat. Kemudian Nabi kata, jaga solat asar, pelihara solat asar. Kerana pada waktu asar inilah Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Pada waktu asar inilah Nabi Adam alaihissalam menghampiri, menyentuh, makan buah yang Allah larang dalam syurga. Jangan hampir, jangan pegang, apatah lagi makan. Ni hak ada dekat kita ni, kata ulama ni. Waktu Nabi Adam makan, malaikat mai tahan, jangan begitulah. Ni yang membezakan lelaki dengan perempuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengok ada perempuan segak terang mana pun, kalau ada hak ni, tu bukan tulen lah. Tu bukan perempuan tulen. Ni yang membezakan kita dengan perempuan. Maka kata Nabi SAW, waktu asar ni lah Nabi Adam AS makan buah khuldi. Akibat daripada hasutan iblis laknatullah dalam syurga. Iblis hidup dalam syurga ni cerita ni. Kita ni wallahu alam tak pasti lagi nak masuk syurga ke tidak. Maka kata Nabi SAW, orang mukmin yang mengerjakan salat asar akan diampunkan dosanya seperti mana bayi yang baru lahir. Sebab tu Nabi suruh kita jaga waktu asar, waktu pertengahan, solat-solat hak tengah-tengah ni. Kemudian Nabi kata jaga solat maghrib, di mana pada waktu maghrib inilah taubat Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi menambah, seorang mukmin yang memelihara, yang jaga salatnya, kemudian dia berdoa kepada Allah Taala pada waktu maghrib, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doa dia. Tak ada hijab doa orang yang mendirikan solat maghrib dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, Allah terima insya-Allah. Sebab tu saya pesan kepada diri sendiri, tuan-tuan sekalian, lepas solat maghrib ni kita sibuk macam mana pun, pastikan kita berdoa. Tak sempat kita nak berdoa dengan Tok Imam, waktu mana ada masa tu kita berdoa kepada Allah. Saya tak sempat nak berdoa, nak tunggu habis dengan Tok Imam, nak masuk kerja pukul 8 contoh. Waktu mana tuan-tuan duk berjalan tu, jalan nak keluar masjid, atas motor ke, tengah bawa kereta ke, berdoa kepada Allah. Cuma hak Tok Guru Ustaz duk ajar kita ni, doa ni ada adab dia. Nak kena duduk bagi elok, tadah tangan bagi elok. Tak apalah tu, moga-moga Allah Ta'ala terima. Cuma nak kabarnya,
kejar masa macam mana pun, sibuk kalut macam mana pun, kena berdoa kepada Allah lepas maghrib. Berdoa. Dan moga-moga Allah Ta'ala terima. Nabi sebut orang hak berdoa ikhlas lepas maghrib ni, Allah perkenankan doa dia insya-Allah. Kemudian Nabi kata jaga solat Isya, solat at-tammah yang disebut. Karena pada waktu Isya ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gambaran gelapnya kubur, dan begitu jugalah gambaran gelapnya pada hari kiamat. Maka kata Nabi, seorang mukmin yang berjalan pada malam hari, dia berjalan dari rumah mai ke masjid nak berjamaah Isya, dia berkenderaan keluar daripada rumah, naik motor, naik kereta nak berjamaah, nak dapat redha Allah, nak berjamaah salat ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah haramkan daripadanya terkena nyalaan api neraka dan diberikan kepadanya cahaya untuk dia menyeberangi titian surat. Besar tuan-tuan nikmat hikmah kita mendirikan solat berjemaah ni. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata jaga solat subuh. Seseorang mukmin yang mendirikan solat subuh berjamaah 40 hari, diberikan kepadanya oleh Allah Ta'ala 2 kebebasan. Hak jaga subuh ni, subuh ni waktu yang payah kita nak berjamaah, sukar. Waktu kita lena, seronok dibuai lena, antara waktu yang sukar untuk kita nak bangun. Nabi kata jaga. Allah beri kepada dia 2 kebebasan. Yang pertama, di akhirat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bebas daripada api neraka. Dan di dunia kata Nabi, dibebaskan daripada sifat nifaq, munafik, insya-Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, besarnya hikmah pahala kita melaksanakan ibadah salat, apatah lagi yang merupakan ibadah yang merupakan kewajipan untuk kita lakukan sepanjang kehidupan kita ni. Makna apa tuan-tuan? Maknanya perkara kita nak dapat syurga Allah, mesti kita melakukan ketaatan dan kita berusaha untuk kita cari jalan sebagaimana ayat yang saya muqaddimahkan sebentar tadi. Saya mengambil sebahagian ayat Allah dalam suratul Maidah ayat yang 35. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, cari jalan wasilah, yang dengan wasilah ini kita dekat dengan Allah, berjihad pada jalan Allah. Moga-moga kita dapat keuntungan yang dihuraikan ulama, bukan saja dunia, untung masuk dalam syurga, diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan yang dirahmati oleh Allah, kita dengar malam ni wasilah. Apa dia wasilah? Ulama menghuraikan wasilah dengan 3 maksud. Yang pertama, wasilah kata ulama maknanya al-qurbah. Apa dia al-qurbah? Jalan yang dengannya kita dapat redha Allah, kita dekat dengan Allah. Tak kiralah jalan apa-apa. Dengan sebab kita melakukan perkara tersebut, kita dapat keberkatan di sisi Allah. Cuma kena ingat, al-qurbah yakni yang kita faham, jalan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang barangkali jalan berbentuk pertolongan, kebaikan, dengan syarat pertolongan kebaikan yang kita buat mesti Allah redha. Adapun nama pertolongan kebaikan ni, ada juga pertolongan kebaikan yang kita buat belum tentu Allah redha. Contohnya tuan-tuan duduk minum kopi di kedai kopi, tiba-tiba mari anak muda,
Dia pula baru pindah baru dengan kawasan ni. Pak Long, boleh tunjuk tak tang mana kedai nombor ekor? Dia tanya Pak Long lah, contoh. Orang jenis tak malu tak malah kan. Melila merata dah tak jumpa. Allahu Akbar. Kita pula murah hati ni, baik hati nak kawan orang baru. Ni adik di jalan tu, lorong tu, kedai tu sebelah tu. Tolong tunjuk kat dia. Tolong, nama tu tolong. Tapi belum tentu tolong tadi ni Allah redha, bahkan barangkali Allah murka. Dengan sebab kita tolong dia, dia berjudi, kita pun dapat dosa. Maka ia bukan nama Al-Qurbah, jalan yang dekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Faham gitu. Yang kedua kata ulama, yang dimaksudkan dengan al-wasilah, sesuatu yang dijadikan perantara untuk kita sampai kepada apa yang kita tuju. Yang kita tuju apa? Allah, syurga, kita bahan syurga. Yang kita tuju apa? Kita nak syurga. Maka nak syurga mesti kita buat perkara tersebut mendatangkan kita dosa? Tidak. Perkara tersebut mendatangkan pahala yang akhirnya sampai tempat kita nak tuju syurga Allah. Itu wasilah, itu qurbah. Dan yang ketiga kata ulama, al-wasilah dengan maksud satu kedudukan yang sangat tinggi yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dimasukkan di dalam syurga. Allahu Akbar. Hak ni yang kita nak. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita buat kesimpulan ringkas malam ni. Bila kita dengar ayat ini, al-qurbah, al-wasilah, secara umum ataupun secara kesimpulannya, kita nak Allah Ta'ala nak supaya setelah kita beriman kepada Allah, kita kena cari jalan lagu mana kita nak dekatkan diri kita kepada Allah. Dan jalan ni terlalu banyak. Bahkan jalan ni lah kita dah buat hari-hari, cuma kita tak sedar dan perasan. Jalan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terlalu banyak dan pelbagai. Bahkan kata ulama, apabila kita menunaikan segala perintah Allah yang merupakan kewajipan, kemudian kita lakukan perkara-perkara yang disyariatkan, ia juga merupakan wasilah untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, hak kita lah hak tak buat haji tahun ni. Orang hak buat haji, dia usaha, habis belanja wang ringgit dia, korbankan kasih sayang, tinggal anak isteri di rumah, tinggal keluarga di rumah, pergi haji, melaksanakan ibadah, nak dekat dengan Allah. Moga Allah Ta'ala terima. Kita hak tak buat haji ni, tak berpeluang ni nak jadi tetamu Allah ni, kita buat korban baru-baru ni. Tuan-tuan buat ibadah korban, masuk setempuk dua, masuk sekok dua. Paling kurang hak tak ada rezeki, Allah Ta'ala tak bagi rezeki tak banyak dekat kita tahun ni, kita tak boleh nak masuk, tak sempat nak masuk, kita mari gotong royong. Hak kita dah buat tu wasilah. Bahkan kata ulama, sesuatu pekerjaan yang kita lakukan dengan tujuan untuk memudahkan urusan ibadah orang lain, maka itu juga merupakan al-wasilah. Kita mari gotong royong, lapah daging masuk dalam plastik, tolong edak, itu juga al-wasilah. Bahkan digariskan oleh para ulama, di antara wasilah yang boleh kita buat, yang merupakan ganjaran di sisi Allah, antaranya apabila kita menguruskan, menunaikan amanah terhadap keluarga. Seorang suami, seorang ayah, dia menunaikan amanah keluarga. Dia ada isteri, dia ada anak-anak, maka dia menguruskan keluarga, membangunkan keluarga mengikut acuan agama, itu juga merupakan wasilah. Ambil berat persoalan keluarga. Adakah isteri, anak-anak menuruti perintah Allah, melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah, ataupun anak isteri kita masih lagi melakukan kemurkaan Allah, mendedahkan auratnya, tak salatnya,
itu juga merupakan tanggungjawab yang dipikulkan oleh Allah ke atas kita sebagai seorang suami, seorang ayah, yang ia merupakan wasilah jalan untuk kita dekat dengan Allah. Seorang isteri, seorang ibu, mak juga berperanan melaksanakan amanah wasilah untuk dia dekat dengan Allah. Jaga tanggungjawab sebagai seorang isteri, bantu suami, bantu ayah, bangunkan anak-anak mengikut acuan Islam. Itu juga merupakan wasilah. Tak boleh nak cerita keburukan keluarga dekat orang lain. Ini nasihat kepada para ibu. Tak boleh kita nak dedah kepincangan yang berlaku dalam rumah tangga kepada orang lain. Masalah dia dengan suami dia, tak boleh nak cerita dekat orang lain. Ia juga merupakan wasilah yang akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia jaga keaiban suami dia, Allah pasti akan jaga keaiban dia. Sebab tu ulama menggariskan di antara wasilah untuk kita dekat dengan Allah, kita tunai amanah terhadap keluarga. Antara lain tuan-tuan, ulama menggariskan di antaranya apabila kita menyampaikan dan mempertahankan agama, risalah Islam dengan jujur. Ini juga merupakan wasilah. Allah jadikan kita khalifah atas muka bumi Allah dengan tujuan untuk kita laksanakan tanggungjawab apa yang diperintahkan oleh agama ke atas kita di dunia. Bila kita mengaku Allah itu Tuhan dan kita memperakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-Rasul, maka wajib kita menunaikan perintah Allah, melaksanakan apa yang Nabi wasiat kepada kita. Dan menjadi kewajipan, keperluan untuk kita menghiasi dunia ini berdasarkan kepada perintah agama, daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Islam ajar kita, Islam asuh, didik kita. Sama ada ia melibatkan perkataan yang keluar daripada mulut kita, ataupun perbuatan tingkah laku yang kita lakukan, termasuk pekerjaan seharian kita. Itu juga merupakan wasilah, kata para ulama. Ulama kata segala pekerjaan yang kita lakukan, ia juga merupakan wasilah. Sebagai contoh, seorang peniaga, kalau dia buka kedai, dia ada kedai runcit, kedai makan dan sebagainya, hak nama peniaga ni, apa tujuan dia berniaga? Selain dia nak cari rezeki, nak dapat keuntungan, tak ada tujuan lain, melainkan dia nak memudahkan urusan orang lain. Berniaga ni niat dia nak mudahkan urusan orang lain. Orang lain nak satu keperluan, dia boleh dapatkan. Contoh tuan-tuan, isteri kita nak masak, tak ada garam di rumah. Masak pakai garam lah, kata Pilana. Nak masak garam tak ada. Orang rumah kata, abang pergi beli garam tak? Tidak, masakan tak jadi. Abang juga nak beletak nanti. Kita pun pergi beli garam. Pergi beli garam, berlaku urusan jual beli. Peniaga jual dekat kita, kita pun beli. Bawa balik garam bagi dekat isteri, dia pun masak, kita makan sedap, alhamdulillah. Peniaga tadi ni memudahkan urusan kita. Ada orang kalau masakan tak sedap, berkeli. Ada juga no. Ada juga. Nasib baik kita makan tulang, orang lain makan hati. Nasib baik kita makan hati, orang lain makan tulang. Amat Piramli. Dengan sebab perniagaan tadi ni, dia memudahkan urusan orang lain. Soal untung, soal rezeki ataupun soal urusan perniagaan dia tadi itu nombor dua. Nombor satu, ulama kata dia nak memudahkan urusan orang lain. Agama kita kata dia berniaga nak memudahkan urusan lain, sekaligus dia cari rezeki. Maka pekerjaan itu juga merupakan wasilah nak dapat redha Allah, dengan syarat Islam kata pula nak berniaga tak boleh tipu orang.
berniaga dengan adil, berniaga dengan jujur. Islam ikat lagu tu pula. Seorang guru kerja dia mengajar, menyampaikan ilmu, mesti dia amanah dengan tugas dia, tak boleh nak pilih kasih. Nampak budak ni laju sikit, cekang sikit, bagi tumpuan lebih. Hak tak berapa nak laju ni, hang duduk belakang. Tak kena. Biar cikgu Syahri seorang sudah. Kamak kita, Kamak Tan Sri Piramli tu. Mengajar tulis 2-3 kali tulis, kemudian dia lena. Hari-hari cikgu lena. Amanah. Satu tugas yang sangat mulia. Manusia ni kita mula dengan kosong, mula dengan jahil. Kita belajar, kita mengaji. Orang yang memberikan ilmu, tugas dia sangat mulia. Maka dengan ilmu dia, kita dapat ilmu pengetahuan, kita jadi seseorang manusia. Kita jadi manusia yang berguna, manusia yang bertakwa, dengan sebab ilmu yang disampaikan oleh mereka. Maka tugas pekerjaan guru itu juga merupakan wasilah yang kalau disertakan dengan keikhlasan lillahi ta'ala, pasti mudah untuk dia masuk syurga Allah dengan sebab pekerjaan seharian dia. Seorang doktor yang kerja dia merawat orang sakit, manusia lain kerana Allah, juga wasilah. Mesti dia amanah dengan tugas dia. Tak boleh sakit tan lain, cek tan lain. Kan? Sakit tan kaki, buka di baju. Tak kena. Pesakit mari ni, doktor tanya sakit apa? Sakit kaki doktor. Buka baju, saya nak cek tengok. Tak kena, tak amanah. Kalau hak sakit tu anak darah ke, tak amanah dengan tugas. Maka orang yang melaksanakan tugas sehariannya dengan amanah, seperti mana doktor tadi ni merawat orang sakit, juga wasilah untuk dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab pekerjaan dia. Bahkan kata ulama, seringan-ringan wasilah yang kita dok buat ni, kita buang duri di jalan, memudahkan perjalanan orang lain, itu juga merupakan wasilah untuk kita dekat dengan Allah. Masuk dalam kampung tuan-tuan, ada pelepah jatuh, dahan jatuh, batu bata yang besar, tuan-tuan berhenti kenderaan, buang. Itu juga wasilah. Bukan buang saja tu, kita buang memudahkan urusan orang lain, kita dapat pahala. Cuma kalau tuan-tuan naik atas highway, tengok tayar pecah tengah jalan ke, batu besar ke, tak usah duk berhentilah zaman lah ni. Kereta banyak, tak usah duk berhentilah. Dalam kampung cerita lain. Tapi mari manusia akhir zaman ni, dia tak faham yang ni. Bukan setakat dia nak buang duri di jalan, bahkan dia tolong tambah duri. Ni zaman akhir zaman. Dia tak buang duri lah, dia berpaku. Sebab tu ada cerita motor pancit tengah jalan. Kita biasa baca surat khabar atas jambatan Pulau Pinang tu, boleh kata hari-hari. Satu ketika dulu, berhenti-berhenti cabut tengok paku baru, sangka baik kita ni lori paku kot jatuh. Lori paku lalu kot tu jatuh habis. Berhenti-berhenti je sampai lalu. Saya pancit ke bang? Sampai lalu. Kita tak katalah dia yang letak, tak. Tapi kalau ada manusia jenis ni, teruk. Kita duk kira nak cari jalan, nak dekat dengan Allah, nak mudahkan urusan orang lain, nak bagi manusia ni senang, dia pergi cari jalan. Nak bagi manusia ni susah hati, nak dapat rezeki, nak dapat harta dengan cara yang mudah. Sebab tu tuan-tuan kena beringat, bukan tak ada manusia jenis ni. Saya pernah kena sekali ni di Sungai Petani. Bukan motor, kereta. Plastik, kita duk rasa kata plastik yang angin tiup tu. Duduk di tengah laluan kita ni, laluan kereta. Rasa nak kena ke kanan masuk jalan orang.
Nak ambil ke kiri masuk jalan motor, belah juga. Belah-belah pecah bawah. Rupa-rupanya batu duduk dalam plastik tu, batu besar. Diletak dalam plastik hitam tu. Kita ingat plastik hak ni bawa, Berhenti tengok tuan-tuan batu. Duk sat sampai selalu. Awak abang. Awak ni batu duduk tengah jalan. Kalau ada manusia jenis ni teruklah. Kita duk bahas, hak ulama kata ni, kita angkat duri di jalan pun wasilah kita nak dekat dengan Allah, dia pergi letak duri, pergi letak paku tengah jalan. Bukankah ini juga di antara perkara yang boleh mengundang, menjauhkan diri dia dengan Allah Ta'ala? Antara lain kata ulama, di antara wasilah yang barangkali kita duk buat ataupun kita boleh buat ialah kita menyantuni anak-anak yatim. Anak yatim. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada peluang untuk kita menyantuni anak yatim, buatlah. Tak usah tunggu bulan Ramadan baru nak pergi cari anak yatim. Baguslah bulan Ramadan tu kita raih anak yatim. Tapi hari-hari lain pun, bulan-bulan lain pun ada peluang raikan mereka. Nabi kata, aku dengan orang yang menyayangi anak yatim ibarat begini di dalam syurga. Nabi tunjuk. Nabi kata, aku dengan orang hak kasih anak yatim ni macam ni. Nabi nak bagi tahu kata dekat sungguh Nabi dengan orang hak kasih kepada anak yatim. Sehingga kan satu cerita Nabi SAW sayangnya dekat anak yatim ni, pernah diriwayatkan pada satu hari raya. Selesai semayang raya, khutbah dan sebagainya, Nabi terpandang seorang anak kecil, anak perempuan ni menangis. Lalu Nabi pergi usap rambut dia, pergi tanya pasal apa menangis. Anak ni kata, hari ni dia kata, aku kehilangan ayah. Nabi tanya pasal apa hilang, kenapa hilang, ayah pergi mana? Anak ni kata, aku benci dekat Muhammad, kerana dialah ayah aku meninggal ketika dalam peperangan. Dia tak tahu kata hak cakap dengan dia tu Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Nabi pegang dia, Nabi bawa dia balik rumah. Nabi layan dia lebih daripada anak sendiri. Sehingga kan anak kecil ni lupa kata dia dah dia tak ada ayah. Dia seronok dengan ayah baru ni. Sehinggalah Nabi wafat, Siti Fatimah tanya dekat dia, dia teriak pula. Dia kata, dulu aku pernah ada seorang ayah. Kemudian ayah kamu ambil aku jadi anak dia. Dia tak tahu kata tu Rasulullah. Hari ini ayah kita pula dah meninggal, dah wafat. Siti Fatimah kata, ayah aku, ayah kamu itulah Muhammad Rasulullah. Barulah dia tahu hak dia marah dulu ni Rasulullah. Dia tahu bagaimana Rasulullah layan dia lebih daripada ayah dia layan dia sendiri. Sehingga dia lupa kata ayah dia tak ada. Bila mati, bila wafat Rasulullah, baru dia sedar kata dia tu tak ada ayah lah. Nak cerita kata Nabi layan dia macam anak sendiri, lebih, bahkan lebih. Sebab tu tuan-tuan, ada peluang dan kesempatan, carilah peluang untuk kita dekat dengan anak-anak yatim. Kemudian antara lain kata Rasulullah, sehingga kan Nabi menyamakan amalan ini. Apa dia? Ulama kata Nabi menyamakan amalan menyantuni para janda dengan berjihad pada jalan Allah. Hak ni besar ni tuan-tuan. Hak ni suka belaka. Nabi kata siapa yang bagi tumpuan kepada ibu tunggal, Nabi samakan amalan ini dengan amalan mereka yang berjihad pada jalan Allah. Cuma saya nak pesan, nak santuni ibu tunggal, santuni hak dalam rumah kita dulu. Tak. Ni matahari tak terbit lagi. Orang rumah tanya nak pergi mana bang? Nak pergi tengok sat rumah leha apa tak ada. Gula ke kopi ke. Rumah kita kata ni dalam rumah kita pun banyak yang tak ada ni. Kan? Selesaikan dulu dalam rumah kita. Dah selesai dalam rumah kita, jom kita pergi tengok rumah leha. Kena sebulan baru kita tanya pula lagu mana pendapat.
Kan? Nabi samakan amalan menyantuni ibu tunggal ni seperti mana kita berjihad. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kalau ada rezeki yang lebih, kita kongsikan rezeki kita dengan anak-anak yatim, dengan orang kurang upaya ini, karena ia juga merupakan wasilah untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak lain banyak lagi tuan-tuan hak kita dak buat dah, bersedekah, berwakaf, kita bagi zakat, kita permudahkan urusan ibadah orang lain. Masjid tuan-tuan ni tiap-tiap malam ada majlis ilmu. Kalau semalam boleh sepatah pun 30 malam 30 patah perkataan baru yang tuan-tuan dapat. Bukankah ini juga di antara wasilah? Dengan sebab apa yang tuan-tuan jawatan kuasa ni buat, anjur majlis macam ni, kita pun dapat ilmu, ini juga wasilah. Cuma mau dengan tak mau ya. Nah, moga-moga apa yang kita buat di dunia ni, ulama letak syarat nilai manusia di sisi Allah, segala amalan yang kita buat mesti didasari dengannya. Sebab tu bila masuk bulan hijrah ni, kita dengar dengan satu hadis Nabi yang sangat masyhur, innamal a'malul binniyat. Hadis ni Nabi ungkap ketika berlakunya peristiwa hijrah. Cuma kita duk ambil hak sekerat tu. Bila kita ambil hak habis ni, baru kita faham maksud sebenar hadis ni. Nabi menyatakan innamal a'malul binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah war Rasul fa hijratuhu ila Allah war Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankiuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini maksud hadis. Nabi kata sesungguhnya segala amal mesti bermula dengannya. Dan barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Siapa yang berhijrah kerana urusan dunia, kerana suatu perkara, ataupun kerana perempuan yang dia nak bernikah, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya atas perkara yang dia niatkan. Cerita seorang sahabat yang berhijrah, Ummu Maktum berhijrah kerana nak menikah dengan seorang perempuan. Perempuan ini hijrah dulu dengan para sahabat. Dia pun berhijrah kemudian. Sampai ke pengetahuan Rasulullah, dia hijrah ni sebab dia nak bernikah dengan perempuan tadi ni. Maka Nabi sebut hadis ni. Begitu juga dengan kita tuan-tuan, segala amalan yang kita buat ni pastikan niatnya tidak lain melainkan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga segala ibadah yang kita lakukan termasuk pekerjaan kita tadi ni dikira oleh Allah taala dengan martabat amal soleh yang kita lakukan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama menyatakan wasilah untuk kita dekat dengan Allah taala ni sebanyak mana nafas yang dinikmati oleh manusia. Setiap nafas yang kita sedut, yang kita hembus, semuanya boleh mendatangkan manfaat kepada diri kita ni untuk kita dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma tuan-tuan, dalam kita berwasilah, ulama menggariskan antaranya mesti kita bersahabat dengan orang yang soleh. Kena kawan baik dengan orang yang soleh. Kerana bersahabat dengan orang yang soleh boleh mendekatkan diri kita kepada Allah, sama ada dalam urusan peribadi, pergaulan dalam masyarakat dan sebagainya. Sebab tu nak dapat wasilah yang terbesar dengan kita dekat orang yang soleh. Kerana manusia ni, kata ulama, dia akan terkesan dengan suasana dalam masyarakat. Bahkan ada pepatah kata manusia itu adalah anak kepada suasana. Maksud lagu mana? Ulama terjemah, nak tahu kedudukan suatu masyarakat, suatu kampung qaryah, tengok masjid dia, lebih kurang begitu. Kalau masjid tu penuh elok, maka eloklah masyarakat di situ.
Sebab tu tuan-tuan, Allah peringatkan kita supaya kita sentiasa dekat dengan orang yang beramal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Orang yang ada perasaan takut kepada Allah, yang sentiasa mengajak kita supaya takutkan Allah, melaksanakan ketaatan, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, selain kita melakukan ketaatan yang merupakan kefarduan, faham kita nak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala ialah dengan kita meneruskan amalan pekerjaan yang kesemuanya merupakan wasilah jalan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang seterusnya kita mengharapkan pengakhiran kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, Nabi menyatakan dalam hadis ini, setelah kita melaksanakan amal yang soleh dengan tekun dan beramal, dan bermacam-macam amal yang dikerjakan seperti mana yang disuruh oleh syarak, sebagaimana yang disebut oleh Nabi, salat, kemudian berpuasa, kemudian haji, yang kesemua itu merupakan kefarduan yang kita sebut ulah malam ni sebagai top-up tambah. Hak fardu kita buat, hak sunat, hak wasilah ni kita teruskan. Moga-moga inilah di antara cara, di antara jalan untuk pengakhiran kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Moga-moga sedikit perkongsian malam ini kita diberikan keberkatan oleh Allah, diberikan kefahaman. Sesungguhnya kita hidup ini tidak lain dan bukan ialah untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang disuruh. Sama ada ketika kita menguruskan diri kita secara berseorangan, sama ada kita menguruskan keluarga, apatah lagi kita diberikan amanah untuk menguruskan sesebuah negeri ataupun negara. Marilah sama-sama kita meletakkan keyakinan kita sesungguhnya hidup ini merupakan hidup yang tempat menjadi tempat untuk kita bercucuk tanam. Karena kita nak supaya pengakhiran nanti kita dimasukkan di dalam syurga yang disebut antaranya sebagai taman-taman yang penuh dengan kenikmatan, kebun-kebun yang penuh dengan nikmat. Tara kebun dunia ni pun nikmat dah. Tu pun kena tengok jugalah kebun dunia ni ada dua jenis. Satu kebun hak kita jaga sungguh, kita pelihara sungguh, kita tebas semak-samut, kita bajai tanaman kita, kita boleh petik hasil dia. Petik tu pun puas dah. Ada orang tuan-tuan macam saya, pokok motan tak ada tapi rumah tak ada. Bila masuk kapur orang, rumah dia pokok motan 5, 6, 7 pokok, kita berasa cemburu tengok. Merah-merah tak berasa nak ambil. Tak makan kah? Cemuh dah Zai. Cemuh dah dia kata, cemuh. Kita nak makan motan kena pergi beli tepi jalan. Tara kita hak muda ni, tara saya hak muda ni. Orang kata apa? Buah hak kita duk makan waktu kecil, kita kecil dulu ni. Buah stay. Tak. Dulu ni kita balik sekolah, saya lah balik sekolah rendah, tak ada nak salin baju. Pegang kayu tenggalung. Mekon, orang Penang kata mekon. Mekon langsung buah ni nak pergi jatuh, nak makan, nak kutik nak makan. Anak saya hak kecil darjah, hak paling hak sulung darjah 3 tu, kita suruh pergi ambil buah makan tu, buah setia tu pergi makan. Buah apa tu? Dia buka sebiji kena hak masam, tak makan dah sampai kelah. Tak makan dah. Kita buah tu lah kita duk makan dulu ni, dia ada dah. Banyak dah anak-anak muda, anak-anak kita ni tak kenal dah buah-buah, tak macam zaman kita. Tara tu pun nikmat dah tuan-tuan. Tu tanaman hak kita jaga, kebun hak berguna. Satu lagi kebun hak kita biar terbiar kan, semut-semut naik. Tu pun nikmat juga, pecah tanah lot insya-Allah dapat nikmat. Kan? Makna apa? Tara dunia ni pun kebun hak duk ada ni nikmat dah, apatah lagi syurga dalam syurga esok-esok. Lagi banyak nikmat yang pasti akan kita dapat
dengan syarat mesti kita taat kepada perintah Allah ketika di dunia dan diberikan kejayaan di akhirat insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa zakarna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.